الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Kahfi, merujuk ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Suratul Kahfi 11 dan 12. Baik, sebelum kita memulakan perbincangan mengenai penafsiran bagi kedua-dua ayat ini, secara umumnya suratul Al-Kahfi adalah satu surah yang disunnahkan dalam agama dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada setiap hari Jumaat. Adanya fadilat, kelebihan dan keistimewaan tertentu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang popular ialah berkaitan dengan pertahanan, defense ataupun security, berkaitan dengan fitnah-fitnah Dajjal. Ada sebahagian hadis yang mengungkapkan pada ayat yang pertama dan ayat yang ke-10, dan sebahagian hadis mengungkapkan pada ayat yang terakhir di antara ayat 101 hingga ayat 110. Baik, menjadi kelaziman bagi masyarakat kita berkaitan dengan perkara yang disebutkan tadi. Berkemungkinan besar ada sebahagian daripada kita ayat-ayat tadi 1 hingga 10, 101 hingga 110 menjadi bahan bacaan mereka. Tak lebih tak kurang ada yang menjadikan wirid-wirid bacaan dalam bentuk hafazan dan amalan-amalan. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, pada malam ini kita nak baca dua ayat selepas ayat yang ke-10, iaitu 11 dan 12. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ.
Kalau kita nak terjemah secara harfiah, secara literal biasa, maka kami pukul ala azanihim, ke atas telinga-telinga mereka. Kalimah memukul di sini bermaksud Allah Subhanahu wa taala menghijab pendengaran mereka sewaktu mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua sebagai tempat persembunyian mereka. Dan Allah sebenarnya menidurkan mereka dengan senyenyak-nyenyaknya dalam tempoh tertentu, kadar tertentu dan waktu tertentu, bersesuaian dengan aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menariknya, apabila konteks Allah menidurkan mereka ini dikaitkan dengan pendengaran, ini boleh menjadi satu objek penilaian dan analisis yang menarik untuk sama-sama kita fikirkan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala, kita ni sebagai makhluk insan manusia, antara dua nikmat dan dua kelebihan yang selalu kita lalai dan terlupa dalam mengguna dan mengaplikasikannya ialah nikmat penglihatan dan nikmat pendengaran. Saya sebut dua contoh, walaupun hakikat kita menerima banyak nikmat daripada Allah. Dengan mata kita adanya nikmat melihat, dan dengan telinga kita adanya nikmat mendengar. Menerusi kedua-dua nikmat ini dengan pilihan dan ikhtiar yang diberikan oleh Allah, manusia memilih jalan masing-masing. Dengan dua nikmat ini, manusia boleh create, mencipta pahala yang dijanjikan oleh Allah, sekiranya dia pandai menggunakan kedua nikmat tersebut atas jalan kebaikan. Mata boleh mendatangkan pahala, telinga pun boleh mendatangkan pahala kalau benar betul jalannya sebagaimana syariat agama. Dan kita perlu diberi peringatan bahawa melalui kedua nikmat tersebut juga ada jalan-jalan yang boleh membawa kerosakan dan keburukan kepada kepenggunaannya. Mata juga boleh mengarah kepada dosa dan keburukan, pendengaran juga akan mengarah kepada dosa dan keburukan kalau kita yang memilih jalan tersebut. Dari sudut ini, bila kita melalui hidup ini dengan kedua-dua nikmat tersebut, kita perlu ingat ada tiga lagi jenis, tiga lagi spesies manusia yang berbeza dan berlawanan. Alhamdulillah, Allah bagi kita pada hari ini nikmat melihat, nikmat mendengar. Tapi ada sebahagian manusia yang Allah bagi ujian pada mereka, nikmat mata Allah bagi, nikmat telinga Allah tak bagi. Dengan kata lain, mata boleh tengok tapi telinga berkemungkinan pekak atau tuli. Dan ada jenis manusia yang sebaliknya, mata Allah tak bagi nikmat, buta. Atau orang Kelantan cakap boleh ni dia bukan buta terus, dia nampak tak nampak, tapi telinga dia okey, telinga dia bagus fungsinya. Dan ada yang lebih sadis, dua-dua Allah tak bagi nikmat, mata pun buta, telinga pun pekak dan tuli. Apapun itulah kehendak, apapun itulah aturan daripada Allah. Jadi bila kita ada dua-dua nikmat tersebut, kita rasa selesa memakai dan menggunakan nikmat ini, dan kita rasa ada keterhadan dan keterbantutan sekiranya dia terbatas. Baik, sebagai contoh, kalau nikmat telinga, kalau kita kata nikmat telinga ni kita guna kadang-kadang tidak memerlukan kepada konteks penglihatan, walaupun mata kita boleh tengok, mata kita boleh lihat. Sebagai contoh, kita berada di rumah kita, ada mini hi-fi, radio dan sebagainya. Begitu juga dalam kenderaan moden kita hari ini. Pendek kata, beli kereta saja mesti confirm ada radio, ada apa kita panggil tu, yang ada boleh tengok gambar tu. Dulu radio saja,
Hak sekali dengan peta apa ni kita panggil apa dah? Skrin hak macam TV kecil tu. Tak reti nak sebut. Bukan tak reti, dia tak terlintas nak main. Nak habaknya bila duduk dalam kereta, bila dengar radio kat rumah, kita hanya memerlukan apa? Pendengaran. Dengan kata lain, kita tak pernah kenal pun muka DJ hak duk bercakap tu. Dengar suara DJ tapi tak pernah tengok muka dia. Kadang-kadang nama dia DJ ni nama apa tah, hari-hari duk layan aku pergi kerja dengar suara dia, tapi muka aku tak kenal, nama DJ pun aku tak kenal. Tapi kita boleh seronok, kita boleh santai hanya melalui kontak audio semata-mata tanpa visual, walaupun mata boleh melihat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita gabungkan keduanya, kontak, audio dan visual, terutama bila kita tengok paparan skrin pada televisyen kita. Jadi ada gambar, ada suara. Walaupun kemampuan kita tu ada dua-dua, tetapi sekiranya salah satu terhad, sekiranya salah satu terbantut, bukan pada keupayaan kita, tapi problem pada kontak perhubungan luar kita. TV rumah kita 100 inci, sikit punya besar. Tapi kebetulan malam ini adalah malam final World Cup Piala Dunia. Orang duk tunggu-tunggu depan TV. Pasukan sekian-sekian akan lawan pasukan sekian-sekian. Jadi bila bermula saja kebetulan, waktu itulah sound TV kita rosak, sound TV kita trouble. Gambar orang duk main bola nampak, suara tak bunyi. Bukan kerana telinga kita problem, sound pada TV tak bunyi. Tengok orang duk macam ni atas stadium, tapi tak dengar bunyi sorakan. Tengok orang pakai macam orang duk ceramah tu, pengulas lah tu, tapi suara dia mengulas tak bunyi. Pemain minta bola, hey hantar kat aku, tak bunyi. Seronok atau tidak kita tengok gambaran demikian? Walaupun TV kita sikit punya besar, 100 inci. 100 inci tu kadang-kadang orang duk main bola sama dengan saiz kita hak duk tengok kat luar. Tapi yang jadi problemnya tak ada sound pula. Walaupun sound kita tak bermasalah, tapi kontak hubungan kita dengan alat tersebut terbantuk, tak seronok dah. Dan kita lebih rela memilih keluar rumah, pergi cari kedai mamak, pergi cari kedai kopi, walaupun skrin TV cuma 20, tapi ada suara, ada bunyi. Hak tu nak dengar pun. Nak dengar orang mengulas, nak dengar dia sebut gol, nak dengar dia kata ye dan sebagainya. Hakikatnya secara pasti kita nak tengok bola ni, nak dengar suara ke nak tengok orang main? Nak dengar bola ke nak tengok orang main? Nak tengok orang main bola je pun, kalau kita fikir suara penting ke? Penting. Try suruh orang main bola hak kat luar tu, siapa pemain dilarang keluarkan bunyi. Jangan kata buat hantaran, jangan kata hantar kat aku. Kos pula jangan kata hantar kat dia tu, serang kok ni, rancang kok tu. Semua diwajibkan senyap. Sebab kita nak main bola je pun agak-agak jadi lagu mana sih? Jadi macam tak seronok sebab kita ada kemampuan nak bercakap. Kita ada kemampuan nak komunikasi. Bila terhad saja, terbantuk saja, keseronokan tadi akan hilang. Dan begitulah saya nak bawa satu artikel yang pernah ditulis salah seorang contemporary hari ini dari konteks ulama mutaakhirin. Dia buat kajian berkaitan dengan dua ayat. Ayat yang pertama dia buat kajian surah Al-Kahfi ayat 11 yang kita baca pada malam ni. Fadarabna ala azanihim, berkaitan dengan telinga dan pendengaran. Satu lagi ayat yang dia bawa ialah Fussilat 20. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu sesekali tidak akan dapat menyembunyikan diri, melarikan diri daripada persaksian pendengaran kamu sendiri, penglihatan kamu sendiri, dan anggota tubuh badan kamu sendiri. Ayat Fussilat 20 berkaitan dengan penyaksian anggota tubuh badan kita, penglihatan dan pendengaran di akhirat besok.
di mahsyar besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menariknya bukan persoalan pertanggungjawaban keanggotaan tersebut, tetapi yang dirujuk ialah kenapa Allah menyebutkan pendengaran dahulu berbanding penglihatan. Jadi apa lebih pendengaran berbanding penglihatan? Sebab ayat sebelumnya, ni ayat 20, ayat 18 pun seolah-olah diulangi ayat yang sama. Bila sebut tiga ni, Allah sebut pendengaran dahulu berbanding penglihatan. Yang lagi special ialah pada kalimah pendengaran Allah menggunakan lafaz mufrad, sam'ukum, wala absarukum. Pada penglihatan Allah guna kalimah jamak. Sedangkan realiti dan hakikat, kita ada dua mata dan kita juga ada dua telinga. Tapi kenapa pada pendengaran disebut sam'ukum bukannya asma'ukum? Baik, di sini perbahasan bermula. Dalam artikel tersebut disebutkan tiga perkara yang menarik. Pertama ialah organ pendengaran yang kita kaitkan dengan telinga, yang kita kaitkan dengan pendengaran adalah organ yang paling awal aktif dan efektif pada setiap manusia yang baru dilahirkan daripada rahim ibunya, berbanding dengan anggota yang lain. Sebab itu bila lahir seorang bayi, seorang baby, disunnahkan dalam agama ni untuk apa? Baby lahir, azan di telinga kanan dan iqamahkan di telinga kiri. Sebab organ pendengaran atau telinga sudah ada function seawal seorang bayi dilahirkan ke muka bumi. Dia dah ada hubungan. Jadi kalau mata dia pun tak buta. Tapi kalau kita pi buat muka sedih, kita pi buat muka lawak depan baby yang baru lahir, ada efek tak? Kalau kita buat lawak, dia tak senyum pun. Kalau kita buat muka marah, dia tak keling pun. Mata dia boleh tengok, boleh celak, boleh, tapi tak ada respon. Tapi telinga ada. Begitu juga dalam konteks yang kedua. Dalam konteks yang kedua, telinga dan organ pendengaran inilah yang paling last berfungsi sewaktu kita ni nak dipanggil oleh Allah. Dengan kata lain, ketika dalam keadaan nazak, disunnahkan, ditalkinkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tempat dia di mana? Di telinga lah orang nak talkin syahadah. Bukan kata tak lama dah nampak perut ni kempeh turun ni, aku nak talkin syahadah, dia pergi pegang ibu jari kaki, asyhadu alla ilaha illallah. Situ kah? Dah. Nampak perut besar ni kembang kempeh, api kat lubang pusat, asyhadu alla ilaha illallah. Tak, tapi talkin di mana? Talkin di telinga. Sebab mungkin pandangan mata dia pada ketika itu bukan semua orang. Mungkin sesetengah orang dia berada pada pandangan dimensi lain dah. Dia tak nampak dah isteri dia, anak dia, suami dia, tapi gambaran lain dah dia nampak. Tapi telinga dia ada function untuk menerima talqin syahadah. Manakala yang ketiga ialah telinga lah organ yang paling awal, pendengaran yang paling awal aktif dan efektif. Bila kita semua yang bergelar mayat ini di dalam kuburan masing-masing, inilah yang paling awal operation sewaktu malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk dibangkitkan seluruh makhluk daripada kuburan masing-masing. Sebab telinga inilah yang dengar trompet bunyi tersebut, menyebabkan kita ni dibangunkan kembali oleh Allah menuju ke mahsyar. Itu yang pertama. Manakala yang menarik untuk konteks yang kedua, kalau manusia ni dalam kehidupan dia 24 jam, sampai masa tubuh kita ni memerlukan rehat. Dengan kata lain, waktu malam Allah khususkan kepada kita untuk tidur.
setelah penat bekerja, penat cari rezeki, penat lakukan aktiviti. Tetapi bila manusia ni rehat dan tidur, seolah-olah semua anggota tubuh badan lain tu dah tak ada function. Tetapi tidak pada telinga, dia operation 24 jam. Contoh, keadaan mata kita hak siang hari, aktiviti kerja buat macam-macam ni, kelopak mata kita terbuka. Tapi bila kita dalam keadaan rehat dan tidur, kelopak mata duduk lagu mana? Katuk lah. Tutup dah, tak nampak biji mata. Walaupun kita tak nafi, ada setengah orang jenis tidur yang tak tertutup rapat tu. Macam-macam nak sikit nak tertutup, tapi sebenarnya dia tidur. Tangan kita ni hak aktif bergerak. Toreh pokok getah ke, tanam sayur ke, tanam ubi ke, rembah jagung ke, rembah padi ke, ketik keyboard, kerja di pejabat ke, duduk dalam aircon. Tapi bila tidur, bagaimana anggota tersebut? Kaku, dah tak bergerak sesuai dengan fashion tidur masing-masing. Kalau jenis hak tidur lagu ni lah tangan tak gerak dah. Kalau hak jenis terlentang, tangan lagu ni lah tak gerak dah. Sama juga dengan kaki, hak tadi duk berjalan, berlari, melompat, rembah mana-mana, kaki pun akan belunjuk lagu tu. Kalau hak jenis tidur mengiring lah, kaku dah dia. Dan waktu itu juga, kalau kita pi jelir lidah, kita pi buat action muka macam-macam, memek muka macam-macam, depan kawan tu duduk tidur, dia sedar ke tak? Dia tak sedar, sebab kelopak mata dia tutup. Tapi cuba pi sebelah cuping telinga dia, bangun. Apa jadi? Bangun terus kawan tu. Sebab cara kita tidur, telinga kita ni dia tak macam mata. Penat aku, perak, tutup. Telinga, saya tak tahulah, saya habaq diri saya. Kalau telinga tuan-tuan jenis pesen lain nak tidur tu, dia pun tutup lubang telinga. Tu saya tak tahulah kod telinga tuan-tuan lagu tu. Jadi orang panggil ke orang gerak azan subuh pun tak dengar. Tapi nak habaqnya, telinga sentiasa terbuka. Tu yang kedua. Dan yang terakhir inilah yang menarik untuk dikaitkan dengan konteks tidurnya Ashabul Kahfi, iaitu telinga manusia ni dia sentiasa berhubungan dengan konteks dunia luar. Sebab telinga ni dia operation 24 jam, dia menerima bunyi-bunyi, dia menerima suara-suara tertentu. Jadi dia ada hubungan dengan konteks dunia luar, yang kalau menyebabkan suara sentiasa masuk, bunyi sentiasa masuk, kuat ke, separa kuat ke, atau terlalu kuat, dia akan mengganggu tidur seseorang. Dia akan mengganggu nyenyak seseorang. Dia akan mengganggu sedap tidur seseorang. Cuba bayangkan kalaulah telinga ataupun pendengaran Ashabul Kahfi ini sewaktu mereka tidur diganggu dengan bunyi-bunyi dan unsur daripada luar. Kawasan pergunungan, tidur dalam gua, katakanlah ni, jatuh batu-batu besar bergolek, geduk. Agak-agak tidur lagu mana? Terganggu. Bunyi ngauman singa ke, bunyi tu ke, bunyi ni ke, pokok patah ke, ranting jatuh, menyebabkan telinga tu dengar dan mengganggu tidur. Sebab tu Allah sebut fadarabna ala azanihim, Allah tutup, Allah hijab daripada berhubungan dengan konteks dunia luar. Itulah yang menyebabkan mereka boleh tidur dengan nyenyak dan sepulas-pulasnya. Macam kita lah ni, kalau kata rumah sebelah airport, pukul 12.30 tengah malam, tidur sebentar bunyi sedang cepat, kapal terbang baru turun, Royani Air, Malindo Air, sambung tidur, tak kejap bunyi pula kapal terbang Shopee dengan Lazada start hantar barang dah, tersedak pula. Tidur lagi, sambung pukul 3, entah bunyi teringat pula isteri jiran sebelah sampai masa dah nak beranak, ambulans mari ambil kat rumah, bunyi ambulans, sedap pula. Tidur lagi, pukul 5 pula pula. Oh, kereta peronda polis duk kejap mak rempik, duk berlumba pagi-pagi,
Sedap pula. Tu contoh. Ada saja konteks bunyi dan suara dunia luar, dia boleh mengganggu suasana tidur kita. Terjaga, tersedar dan sebagainya. Sebab tu saya selalu bagi contoh yang mudah. Kalau tuan-tuan nak faham mudah, cari kat rumah, belik-belik kok ada CD ke DVD lama, cari filem tajuk Seniman Bujang Lapuk. Seniman Bujang Lapuk, Piramli Sudin dengan siapa? Ajis. Seniman Bujang Lapuk, kan kisah 3 orang lelaki bujang. Tak ada kerja, kai pagi makan pagi, kai pegang makan petang. Kebetulanlah lalu lori penerangan ke van penerangan dulu, Panji Semerang punya cerita. Cuba try nasib, ada kerja kosong ke, ada lubang kosong ke? Cik boleh pergi try minta kat studio Jalan Ampas. 3 orang ni pun pi lah. Pi jumpa dengan manager sekian-sekian, boleh try screen test. Maksudnya try lah. Kena try, kena bagi apa? Kena bagi skrip. Baca skrip sekian-sekian, sekali kena melakonkan gaya dan watak yang dikehendaki tu. Jadi yang jadi masalahnya, orang suruh baca lain, orang suruh buat lain, dia buat apa? Dia pi buat lain, dia pi bahas lain. Tak kurang dia mengganggu pula sesi penggambaran tu, kes pasal pancung memancung kerana masak tak bubuh, sambak belacan. Dia takwil pula pengarah tu, pasal apa tak buat cerita lain. Kumbang terbang ke, ikan belaga ke, tu Sudin lah. Tapi nak habar, nasib mereka baik, manager Kemat Hassan tengok mereka, aku tengok korang bertiga ni rasa berminat lah. Nasib dia baik. Jadi akibatnya mereka terpilih. Bila terpilih, nak syuting satu filem, nak jadi pelakon, dia kena hafal skrip. Maka di sinilah bermula untuk kita kait dan relate dengan konteks ni. Bila balik rumah, ada skrip masing-masing seorang satu. Dan malam tu mereka nak start hafal skrip. Ni bukan kes tidur ni, ada kes duk jaga ni. Duk jaga, nak bagi baca skrip, nak masuk dalam otak, nak hafal. Tiba-tiba bermulalah sesi gangguan daripada luar. Adegan pertama, kes apa? Mutu ke apa, Maniam, Mzim tu. Bergaduh dengan bini pagi-pagi, kes anak berak berebut. Duk suruh, hang pi basuh, hang pi basuh. Suara slow-slow okey lagi, tapi sampai dah tahap bising, wah, mengganggu konsentrasi mereka nak mengapai. Tak boleh jadi ni. Padahal dah tutup dah dengan apa? Pecah bantal dah, tutup dengan kapas punya tu. Tak boleh jadi juga ni, kuat sangat. Kena berhenti, pi settle dulu, baru selesai. Ni malam-malam ni tak payah gaduh lah dengan bini, settle lah anak apa, tai anak punya pasal saja, lebih kurang lah. Selesai hak tu, berasa aman, buka, hafal balik. Sambung hafal balik, dia mari pula adegan yang kedua. Adegan kedua, adegan apa? HM Busra. Kalau dalam 40 penyamun tu, doktor vitamin C tu lah. Balik bawa briefcase dia besar-besar. Salah bilik pula. Dia tak berbini lagi, silap masuk bilik orang lain. Masuk saja, duk tak lama bunyilah peng, terampet tak berapa nak sedap bunyi dia tiup tu. Last kali terganggu pula. Kawan ni duk tiup terampet, kita nak mengapai skrip. Nasib baik Ajis cerdik. Lalu dia menyamak jadi siapa? Jadi Maznah. Ketuk pintu, siapa tu? Maznah ke? Ya, Maznah bang. Maznah bang, buka pintu, serbu 3 orang tu, ikat tangan, ikat kaki, sumbat mulut, gantung trompet tu. Settle lah. Sambung mengapai. Duk tak lama, tragedi ketiga pula. Isteri tua Kuswadinata mari serang rumah bini muda. Bergaduh pula. Kuswadinata nak handle bini tua, bini muda, serabut kawan ni keluar, pi nak tolong settle. Last kali terjadi pergaduhan gelepuk-gelepak sekejap. Okey, tak apa, relax, sabar. Habis pula tu. Ingat settle dah, makin tengah malam. Tapi baru nak start hafal balik, bunyi exhaust motor pula dah. Keluar, tengok kawan tu duk baiki motor dia. Abang nak jual motor ke? Tak, jangan perli saya. Pasal apa dia bunyi pom begitu? Sebab dia bunyi pom begitu.
Saya boleh tolong handle. Nak bagi bunyi apa? Tin 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 begitu ke? Nak bagi bunyi tin tin itu, tak mau bagi bunyi langsung pun tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Ni kita kena ketatkan sikit, ketang lebih kurang. Cuba saudara start. Bila saudara start tu jadi apa kat motor tu? Melambung atas bumbung lah. Tu pun nasib baik sebelum pi. Jangan bimbang saudara. Esok kita kumpul orang ramai-ramai, kita minta tolong turunkan motor saudara. 4 adegan tu sudah membuktikan di sini, bila telinga kita mampu berinteraksi dengan konteks hubungan dunia luar, dia tak boleh settle, terganggu. Last kali sampai nak dekat subuh tu tidur lah. Bila tidur, selesai ke tak masalah ni? Tak selesai. Pasal apa? Sebab polis mari cari rumah Pak Mat Tempe. Ketuk pintu rumah depa, ketung ketang. Duk tidur dah, tapi sebab telinga dengar, telinga bunyi, malas pun bangun buka pintu, cari siapa cik? Mana rumah Pak Mat Tempe? Di sini bukan, depan tu cik. Kong. Kuat sikit cik, kuat tu baru bini Pak Mat Tempe keluar. Di sini kita dapat relate satu hubungan. Kenapa kena ketuk kuat? Sebab bini Pak Mat Tempe sound trouble, tak dengar. Okey, boleh faham lah tu Bukan sekadar nak cerita kisah ni, cuma nak suruh faham. Bila kata kita tidur ke kita tak tidur, terganggu saja pendengaran, itulah akan jadi. Baik.